Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat pula tajuk dalam subtopik 4.3, reaksi penduduk tempatan terhadap Malayan Union yang diperkenalkan oleh British, masih dalam bab 4, iaitu era peralihan kuasa British di negara kita. Okay, kita akan lihat dua perkara penting, iaitu reaksi dari Raja-Raja Melayu dan juga reaksi daripada rakyat. Ini perkara-perkara yang akan kita sentuh dalam tajuk ini. Okay. Kita lihat dahulu penentangan terhadap Malayan Union daripada tiga, iaitu pertama sekali berkaitan dengan daripada Raja Melayu, orang Melayu, malah pegawai British yang pernah ataupun pernah berkhidmat ataupun dahulu adalah bekas pegawai yang bekerja atau berkhidmat di tanah Melayu. Okey, jadi kita lihat penentangan oleh Raja Melayu ada dua. Pertama sekali, bentuk penjajahan secara mutlak. Okey. Yang kedua, Sultan Melayu hilang kedaulatan dan kuasa politik yang selama ini menjadi hak Raja-Raja Melayu. Okay, sebab itulah mereka menentang. Seterusnya, cara penentangan oleh Raja-Raja Melayu. Okey, ada 5 perkara. Pertama, membawa kes Malayan Union ke Mahkamah Tinggi England. Kedua, menghantar surat bantahan, menyokong Kongres Melayu. Okay. Kemudian Permaisuri Perak memimpin gerakan menentang Malayan Union. Dan kelima, memulau upacara pelantikan Gubernur Malayan Union. Okay. Cara penentangan oleh orang Melayu yang pertama tadi, kalau kita lihat persidangan Raja-Raja Melayu yang diadakan di Istana Iskandariah Kuala Kangsar pada bulan April telah memutuskan untuk mengemukakan bantahan melalui Mahkamah Tinggi di England, dan Sultan Perak, Kedah dan juga Johor akan berangkat ke England sekiranya kehadiran baginda diperlukan di mahkamah tersebut. Okay. Dan menurut sistem perundangan British, McMichael mendapatkan persetujuan daripada Raja Melayu dengan cara yang tidak sah. Okay. Cara yang kedua tadi adalah melalui menghantar surat bantahan, yang mana Sultan Kedah, Perak dan Johor menggunakan cara mengutus surat bantahan kepada George Henry Hall yang mendakwa baginda diperdaya oleh McMichael. Okay. Dan beberapa orang raja mendakwa telah diugut supaya menurunkan tanda tangan tanpa menyedari akibatnya, menyebabkan Raja-Raja Melayu memohon British memansuhkan persetujuan yang telah ditandatangani oleh mereka. Okey, Tunku Syed Putra Jamaluddin pula mengirimkan telegram pada kerajaan British di London untuk menyuarakan rasa tidak puas hati baginda terhadap tindakan McMichael itu, dan baginda tidak diberikan peluang untuk mendapatkan nasihat daripada pembesar negeri sebelum memberikan persetujuan. Okey. Yang ketiga adalah menyokong Kongres Melayu. Kongres Melayu ini terus disokong oleh Raja-Raja Melayu yang diadakan untuk menunjukkan kesungguhan orang Melayu menolak Malayan Union. Sultan Hishamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alauddin Sulaiman Shah telah mendermakan sebanyak 15,000 kepada Persatuan Melayu Selangor untuk menjadi tuan rumah Kongres Melayu yang pertama, dan baginda sendiri telah merasmikan pembukaan kongres tersebut. Cara yang seterusnya adalah ini Kongres Melayu yang pertama yang diadakan di Klub Sultan Sulaiman. Okey. 41 persatuan di tanah Melayu telah hadir, kita lihat, yang dirasmikan oleh baginda Sultan sendiri dan dipengerusikan oleh Dato' On bin Jaafar, dan mana hasil kongres ini telah bersetuju untuk menubuhkan Malay United Organisation ataupun UMNO untuk menentang Malayan Union. Okey. Ini adalah Dato' On. Okey. Siapakah Dato' On? Seorang pegawai daripada Batu Pahat. Okay. Seterusnya kita lihat kepada cara penentangan orang Melayu yang keempat. Permaisuri Perak memimpin gerakan menentang Malayan Union, yang mana pada 28 Mei 1946 ahli Parlimen British tiba di Kuala Kangsar, Perak, dan tempat Sultan Iskandar Shah bersemayam, dan perhimpunan besar-besaran di Padang Bandar Diraja Kuala Kangsar telah diadakan menunjukkan raja dan rakyat bergabung untuk menentang Malayan Union
yang mana Tunku Permaisuri Perak sendiri, iaitu Raja Perempuan Kelsong, telah mengetuai barisan hadapan perarakan bersama-sama dengan wanita negeri Perak, ahli-ahli parlimen British dan pemimpin Melayu yang berada di atas pentas. Kalau kita lihat, mereka ini telah berarak ataupun melalui di hadapan pentas yang adanya raja-raja Melayu, pemimpin-pemimpin ataupun ahli parlimen British, dan mereka sangat kagum dengan semangat yang ditunjukkan oleh Tunku Permaisuri Perak ini. Okey, juga ada gambar berkaitan dengan isteri Sultan Perak, mengetuai pimpinan tersebut. Dan yang kelima, memulakan upacara pelantikan Gubernur Malaya Union. Okey, Raja Melayu memula acara ini setelah berjumpa dengan Dato' On Jaafar di Hotel Station, dan Dato' On telah mempersembahkan resolusi Kongres Melayu memohon Raja-Raja Melayu memboikot upacara pelantikan Gubernur Malaya Union, dan ribuan orang yang berhimpun di Hotel Station telah melaungkan Daulat Tuanku dan Hidup Melayu. Okey, dan Raja Melayu nekat memulakan upacara pelantikan Gubernur, iaitu Sir Edward Gen, dan juga mengadakan sidang akhbar ketika itu. Okey, ini antara Kongres Melayu yang kedua. Dalam Kongres Melayu kedua, mereka bersetuju untuk mengadakan bantahan dengan cara berkabung. Okey, ini membantah pensiaran Malaya Union pada 1 April. 3 perkara yang telah diputuskan. Okey, memulau majlis pelantikan Sir Edward Gen, meminta orang Melayu yang dilantik mengikuti sebarang majlis pentadbiran untuk memulakan pelantikan tersebut, dan menuntut orang Melayu berkabung dengan melilit kain putih pada songkok. Okay. Ini adalah perintangan rakyat terhadap Malaya Union melalui bantahan akhbar daripada cendekiawan-cendekiawan, bantahan di negeri Melayu, Kongres Melayu, dan bantahan secara besar-besaran oleh UMNO. Okay. Kita tengok melalui akhbar yang ada, contohnya adalah akhbar Utusan Melayu, Majlis dan juga Warta Negara telah menyuarakan bantahan dengan mengecam dan mengutuk Malaya Union kerana merugikan orang Melayu, dan menyuruh orang Melayu mengadakan perhimpunan besar-besaran dan sentiasa melaporkan perkembangan tentang orang Melayu terhadap Malaya Union. Okay. Ini tindakan yang mereka telah lakukan. Perintahkan melalui akhbar ini contohnya Majlis Utusan Melayu dan juga Warta Negara. Okey, ini antara kawasan-kawasan putusan ataupun akhbar ini ada. Okey. Seterusnya kita lihat kepada bantahan daripada cendekiawan. Okey, pemimpin seperti Dato' On Jaafar, Nik Ahmad Kamil, Tengku Muhammad, kemudian Zakbar, Datuk Abdul Wahab Abdul Aziz, yang dikenali sebagai Panglima Bukit Gantang, telah mengeratkan, dan juga Datuk Hamzah Abdullah telah menggerakkan orang Melayu menentang Malaya Union dengan pelbagai strategi. Kemudian bantahan daripada golongan wanita juga ada, contohnya seperti Cik Zahra Abdullah di Batu Pahat, Halimatun Abdul Majid di Rembau, kemudian Datin Putih Maria Ibrahim Rashid, dan juga Hasnah Ishak yang mana menentang Malaya Union. Dan di Batu Pahat contohnya Cikgu Zahara Abdullah, ahli Persatuan Pergerakan Melayu Semenanjung Johor, berucap membantah Malaya Union. Menurut Cikgu Zahara dia kata apa? Jika apa sekalipun terjadi, kaum wanita akan turut mengembling tenaga bersama kaum lelaki bagi mendapatkan kembali hak-hak kami. Itu adalah apa yang telah dilakukan oleh golongan wanita. Ini adalah gambar-gambar antara mereka yang terlibat tadi. Melalui persatuan, kalau kita lihat Persatuan Melayu seperti syarikat bekerjasama Saiburi ataupun Saberkas, Persatuan Melayu Kedah, Perikatan Melayu Perak, Persatuan Melayu Selangor dan Persatuan Melayu Johor telah berhimpun dari seluruh negara dan setiap lapisan masyarakat untuk membantah Malaya Union, dan pertubuhan Melayu ini ditubuhkan atau diaktifkan semula dengan tindak balas terhadap Malaya Union yang menjadi penggerak kepada menganjurkan rapat-rapat umum bagi membantah tindakan McMichael dan dalam usaha untuk mendapatkan
tanda tangan Raja Melayu serta bantahan terhadap gagasan Malayan Union ini. Okey. Ini antara bantahan yang berlaku di setiap negeri. Kalau kita lihat di Kedah, Kelantan dan juga di Johor. Okey, kalau di Kedah ribuan orang telah berarak di Alustar. Kemudian di Kelantan 10,000 orang berhimpun di Kota Baru, dan juga di Johor pada Januari Lembaga Persatuan Melayu Johor melancarkan gerakan perentangan. Gerakan Melayu Semenanjung Johor di bawah pimpinan Datuk On berhimpun menentang Malayan Union pada 10 Februari, dan dikatakan 20,000 orang Melayu telah berhimpun di Bandar Batu Pahat. Okay. Ini adalah reaksi atau gambar-gambar berkaitan dengan pergerakan perentangan Malayan Union. Dan yang kelima adalah mengadakan kongres. Ini ada dua kongres, iaitu kongres pertama dan yang kedua. Yang pertama diadakan di Kelab Bangunan Sultan Sulaiman, dan dalam kongres tersebut bersetuju menumbuhkan UMNO untuk menentang Malayan Union. Dan dalam kongres kedua, maka lahirlah hari lahirnya Malayan Union itu dianggap sebagai hari kematian oleh orang Melayu. Okey, dan peristiwa ini meruntun hati ribuan orang Melayu yang berhimpun memakai lirikan kain putih di toko sebagai tanda mereka berkabung. Okey, itu adalah apa yang berlaku di kongres yang kedua. Okey, seterusnya UMNO menganjurkan bantahan secara besar-besaran. Kalau kita lihat terdapat banyak yang telah dilakukan. Okey, ini adalah bantahan secara besar-besaran di seluruh negara, di Alustar, Ipoh, Seremban, Padang Francis Lakes, di Pulau Pinang, Kampung Baru dan juga Kelang Selangor. Ini antara apa yang telah dilakukan oleh UMNO dalam usaha menganjurkan bantahan secara besar-besaran di seluruh tanah Melayu. Mula dengan Alustar, 50,000 orang menyertai. Di Ipoh membawa spanduk "Kami berkehendak naungan bukan penaklukan". Di Seremban pun sama, spanduk bertulis "Kekalkan tahta kerajaan Raja-Raja Melayu". Di Pulau Pinang ada spanduk bertulis "Umbankan perjanjian McMichael, hidup Melayu". Di Kuala Lumpur membantah ketika kedatangan Gemens dan Rich William. Kemudian di Kelang Selangor pula orang Melayu berhimpun di Padang dan perarakan Istana Alam Shah membantah Malayan Union. So, ini apa yang ada di dalam buku teks muka surat 106. Kawasan kalau kita lihat kebanyakannya adalah di kawasan pantai barat. Dan ini adalah perentangan oleh bekas pegawai British yang pernah berkhidmat di tanah Melayu. Antaranya adalah seperti Francis Denham, Roland Brandel, Cecil Clementi Smith, Richard Winstead, Frederick Well dan juga George Maxwell. Mereka ini semua membantah. So itu saja daripada saya. Semoga apa yang telah disampaikan ini akan mendapat manfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih.